Okay guys, so malam ni apa yang aku nak buat, macam aku dah tanya dalam group semalam, which is macam mana cara nak buat hyperlapse macam DJI Saigon. Okay, macam Rufus Black Belt buat. So benda ni aku dah cuba beberapa teknik. Kali ni menjadilah apa yang aku nak cuba buat. Okay, the very first thing sekali, aku ada 4 sampel video. Alright. Okay, dalam DJI Mimo apps, okay, kalau korang tengok yang ni, dalam Mimo apps tu dia ada hyperlapse punya option. So inilah hyperlapse asal dia. Okay, so kalau korang tengok dalam footage ni, memang nampak macam hyperlapse, tapi korang perasan dia punya video dia tak berapa nak smooth. Tak berapa nak smooth tu dari segi kenderaan dia. Bila kita pause, dia still lagi nampak nampak satu kereta. Kita tak nampak dia punya motion blur. Okay, so cara nak buat sangat mudah. First kali, video ni kita kena tahu video ni dah memang laju. So apa yang aku cuba buat, aku akan pergi dekat speed duration, kemudian aku increasekan dia punya speed 300. Okay, so korang kena tahu, let's say kalau letak 100, so dia tunjuk 1 minit 19 saat. Itu dia punya duration asal. So kalau aku increasekan, dia akan jadi 26 saat. Okay, dan jangan lupa tukar kepada frame blending. Tak apa, frame blending tu nanti aku akan bagi tahu sebab apa. Okay, so aku tekan OK. So video tu dah dipendekkan jadi macam ni. Okay, selepas pendekkan, jangan lupa untuk pergi ke sequence, kemudian pergi ke render into out untuk dia render video. Kalau kita tak render video, kita nak preview balik kita punya video, dia akan jadi sangkut-sangkut. So kalau korang punya PC tak cukup performance macam aku punya laptop, then kalau boleh render dulu, selepas render save, in case kalau tiba-tiba laptop terpadam ke apa ke. So kita tak nak benda tu lah. Alright, so bila laju dia jadi macam ni. Okay, tapi dia masih lagi tak cukup smooth. So apa yang aku nak cuba buat, aku tarik footage yang sama, aku increasekan dia punya speed duration kepada 300%, dan aku frame blending. So bila dah frame blending, korang akan nampak dekat kereta ni dia ada blur. Itulah dipanggil motion blur. Okay, motion blur ni lah yang akan mencantikkan lagi korang punya footage. Okay, so jangan lupa untuk render into out. Benda ni memang remeh sebab nak kena render. Kalau tak render, nanti korang juga yang akan sakit. Okay, so apa yang korang nampak, ini adalah video hyperlapse yang aku dah lajukan kepada 300% tapi tak ada frame blending. Okay, kalau korang nampak kereta ni, dia tak ada motion blur. Aku lajukan 300%, so korang dah nampak dia punya motion blur. So ini hasil dia. Tapi macam mana pula dengan normal footage? Okay, so sekarang ni aku ambil satu contoh normal footage. Okay, dia ni dengan kelajuan normal. Kalau korang tengok, untuk ambil video hyperlapse, korang dengan normal footage, korang kena ambil pergerakan yang sangat perlahan. Maksudnya korang kena bergerak dengan kadar kelajuan yang perlahan, dan movement control
orang panggil ninja walk. Okay, ninja walk ni korang kena bengkokkan korang punya lutut dan jalan perlahan-lahan. Alright. So benda ni memang korang akan habiskan masa dalam, tengoklah berapa banyak steps yang korang kena ambil. Kalau macam aku punya video sekarang ni, daripada sini nak pergi ke menara tu pun lebih kurang dalam 20 minit. Padahal dekat je, tapi ambil masa 20 minit sebab nak pastikan pergerakan kita perlahan dan tak terlalu shaky. Untuk normal footage memang nampak perlahan dan tak nampak shaky. Tapi cuba kalau lajukan, okay. Untuk normal footage aku naikkan kepada 2000%. So 2000% tanpa frame blending. Ni aku tak nak buat frame blending lagi sebab aku nak korang tengok macam mana kalau video tu dilajukan. Macam biasa lah, kena tunggu. Okay, untuk footage untuk siapa-siapa yang pakai PC, aku sarankan kalau nak buat hyperlapse ni, ataupun siapa yang buat heavy duty punya editing, kalau boleh dia RAM kena tinggi, dia punya hard disk kalau boleh pakai SSD, dapat 256GB SSD pun jadilah, asalkan performance untuk running Adobe Premiere Pro bila kita nak render footage tu tak adalah ambil masa yang terlalu lama. Ni aku punya suggestion. Kalau korang ada duit lebih untuk buat custom PC, go for it, memang digalakkan lah. Untuk siapa-siapa yang pakai editing dekat handphone, itu aku minta maaf, aku tak dapat nak ajar sebab aku tak tahu korang pakai apa. Okay, so sekarang ni dah settle edit, dah settle render. So korang boleh nampak bila dilajukan, pertama sekali pergerakan gondola ni dia tak ada motion blur. Kedua, korang boleh nampak keliling ni dia macam bergegar. So macam tak berapa nak sharp. Dan dia punya hyperlapse semua macam Parkinson pun ada. Okay, so macam mana nak cantikkan lagi video ni? Okay, aku tarik lagi satu footage yang sama juga. Aku nak korang tengok dia punya perbezaan dia. Speed duration 2000%. Kali ni ada frame blending. Okay, sequence, render in to out. Okay, so korang nampak kat sini, ini adalah video yang tadi aku bagi tahu dia ada shaky. Ini video yang aku speedkan dan ada motion blur. Sebab tu kena ada frame blending, so dia nampak smooth. Okay, tapi video still lagi ada shaky. So macam mana nak kurangkan shaky tu? Okay, bila nak kurangkan shaky tu, apa yang korang kena buat? Korang kena pergi dekat footage yang korang dah buat frame blending, right click, tekan nest. So dia akan jadi nest sequence 1. So tekan je OK. So korang punya timeline kat sini ni, footage ni dah jadi warna lain. So next step, korang pergi dekat effect, korang pergi dekat warp stabilizer. So korang drag je kat sini. Okay, yang ini dia memang akan ambil masa sebab dia nak analyse setiap shaky yang ada dalam korang punya footage. So benda ni ambil masa lah. So basically kalau lagi panjang korang punya video, lagi lama lah dia nak analyse setiap frame per second, setiap frame yang ada dalam footage korang. Okay, so ini hasil dia selepas kita letak sebab kita naikkan dia punya speed kepada 2000%. Kemudian kita letak motion blur, which is frame blending, dan kita letak warp stabilizer.
guys, so setakat ni itu saja. So aku harap video ni membantu untuk korang buat hyperlapse, dan aku harap cara ni mudah untuk korang faham. So kalau ada sebarang pertanyaan, just komen dekat komen dekat bawah. And jangan lupa untuk subscribe. So itu je. Okay, bye.